Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Hari ini beberapa perkara yang menggembirakan diumumkan oleh Perdana Menteri berkaitan dengan sambutan Aidilfitri yang akan kita raikan pada hujung minggu ini dalam beberapa hari lagi. Antaranya pelaksanaan tol rahmah ataupun tol percuma selama 4 hari dengan tarikh-tarikh yang ditentukan bermula pada 19 hari bulan. Begitu juga bagi untuk bekerjasama dengan pasaraya terpilih bagi menawarkan barangan mentah pada kadar diskaun khas untuk pengusaha-pengusaha kedai-kedai makan dan restoran yang menyediakan menu rahmah, dan kadar diskaun khas ini diberikan kepada pengusaha menu rahmah bagi memastikan kelestarian inisiatif menu ramah yang dilancarkan sejak 31 Januari tahun ini. Dan itu juga antara isu yang kita sering bincangkan, adakah inisiatif ini boleh bertahan lama ataupun boleh bersifat jangka masa panjang. Ini akan memberikan kelegaan kepada pengusaha-pengusaha kedai makan ataupun pengusaha restoran dapat menyediakan menu rahmah yang bakal ataupun yang menjadi pilihan rakyat apabila kos hidup semakin tinggi pada ketika ini. Begitu juga dengan diskaun saman trafik yang diberikan iaitu antara 21 April hingga 21 Mei ini, dan bayaran hanya dikenakan maksimum RM50 saja, iaitu compound RM50 saja. Jadi untuk saman-saman pada tahun lalu dan tahun sebelum itu. Jadi untuk melihat perkara ini, khususnya bagaimana melihat kelestarian kos bagi penyediaan menu rahmah. Jadi dua tamu sudah pun bersedia pada malam ini bersama dengan saya. Pada ketika pelancaran juga beliau bersama dengan saya. Jadi pada malam ini sekali lagi muncul Datuk Amir Ali Maidin sebelah kanan saya. Apa khabar, Datuk? Waalaikumsalam. Baik. Saya terkilan Datuk tak pakai baju Melayu malam ni. Pagi dah pakai. Sebab hampir sebulan saya rasa Datuk Jauhar, Datuk Ali Maidin, Datuk Amir Ali pakai baju Melayu lengkap bersamping dan juga bersongkok untuk mempromosikan produk-produk yang dijual di Maidin. Datuk Jauhar Ali Taib Khan, Presiden Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, dua tamu besar saya pada malam ini. Jadi mungkin sebagai reaksi awal Datuk Amir dengan pengumuman yang diberikan pada tengah hari tadi oleh Perdana Menteri. Saya rasa ini satu pengumuman yang baiklah. Kita sedia maklum ya, sedia maklum banyak rintihan daripada peniaga-peniaga kecil yang menjual makanan dan nak ikut menu ramah. Tapi satu yang mustahil, nombor satu, menu ramah ni bukan satu paksaan. Ya, secara sukarela. Sukarela. Jadi siapa yang boleh buat, bolehlah buat. Tapi kita fahamlah kadang-kadang dia orang peniaga kecil, dia rasa ada pressure lah kalau dia tak buat, nanti orang kata kenapa tak buat. Makcik Kia ni kenapa tak ada menu ramah? Kak Maidin ada menu ramah kan? Dia kata tak apalah dia buat. Menu ramah ni sebetulnya kalau kita tengok inisiatif ni, inisiatif yang baik. Yang kedua, yang tu bukan semua barang yang kita kena jual pada harga yang RM5. Ada pilihan lain. Ada pilihan lain. Jadi kita jual satu barang aja. Macam Kak Maidin ni kita jual, hari ni kita jual ayam. Hari esok ikan. Lusa ayam tapi masakan lain-lain. Itu satu menu saja. So satu menu tu kita bagi Kak Maidin ni RM4.90 lah. Murah lah pada yang lain kan. Lepas tu kita bagi air lagi. Macam bulan puasa kita bagi air sirap, bagi buah kurma. Saya rasa sebetulnya bila kita kira kos menu ramah, okey, untuk ayam, nasi dengan sayur ni, kos dia sebetulnya baru RM4. Oh, RM4. Jadi kalau jual RM5 taklah rugi ya. Kalau ikan tu baru RM3.5. Jual RM5 pun taklah rugi. Tak rugi maknanya daripada kos input makanan. Tapi kalau kita kata tukang masak nak bayar gaji, sewa, aircon semua tu kalau masuk memanglah. Memanglah kalau kos dia akan lebih. Angkutan lagi, minyak lagi. Tapi dia macam ni. Bila kita tengok penjualan menu ramah ni, baru 10 atau 15% saja contribution akan beli, akan ambil menu ramah. Yang lain tu beli barang lain. Jadi in terms of cross subsidi untuk kita ni, kita jual 100 pinggan nasi contohnya, baru 10 kita jual
RM5. So lagi tu yang lain tu kita jual harga biasa RM10. Macam nasi kandar tu Datuk ada dia lebih tahulah. Nasi kandar kalau ayam ada sotong lagi jangan sotong. Sotong itu kayangan dah. Jangan order sotong kan nasi kandar. Sotong ada udang. Ada udang. Tapi kalau nasi ayam dengan air tu lebih kurang RM10 RM11. So memang mahal lah sekarang makanan, cost of living naik. Tapi saya rasa nak jawab soalan tadi tu satu inisiatif yang baik. Dan kita pun akan bekerjasama of course dengan kerajaan. Tapi Dato' Ali, Dato' Johar, saya sikit depan ni saya minta Dato' Amir respon. Daripada awal kerajaan memperkenalkan menu rahmah, pada pandangan secara peribadi Dato' Johar, pada ketika itu adakah ia mampu bertahan lama ataupun dalam masa terdekat dia akan fade out lah slowly? Sebenarnya kami di Presma ni menyambut baiklah pengumuman saranan yang berhormat Menteri KPDN ketika tu untuk mengadakan menu rahmah ni. Ya. Dan secara spontan bila mana Datuk Wira Ali Maidin ketika tu, Datuk Wira dia tak fikir panjang pun. Dan dia kata saya akan buat di semua Maidin, kafe di Maidin umpamanya. Ya. Dan secara spontan kami pun terpanggil sebenarnya, dan bila mana ambil kira berapa lama kami boleh bertahan dalam konteks tu. Datuk Wira pun ada maklum mungkin buat permulaan ni kita akan cuba sebaik mungkin untuk bertahan untuk 3 bulan pertama. Dan tapi saya tak ada bagi sebarang komen dalam bentuk tu. Tapi ini dengan inisiatif dengan usaha-usaha yang Perdana Menteri umpamanya untuk memberikan pasaran-pasaran terpilih untuk memberikan diskaun dalam barang asas untuk keperluan di restoran-restoran kami ni. Mungkin usaha-usaha ni dapat kita anjarkan lagi. Dan permintaan memang tinggi sebenarnya dan keperluan memang tinggi. Okey, Dato' Amir, respon di Maidin sebenarnya berapa persen pengguna tadi 10 ke 15% pengguna, adakah ia berbaloi kepada perniagaan Maidin dari sudut returnnya? Okey, macam kita kata kita ni big player. Ni food court kita kita punya ready to eat tu tak sebesar perniagaan yang kita buat 3 bilion tu kan. Jadi daya saing, daya tahan kita tu memang adalah tu. Tapi yang macam saya bagi tahu dia 10 atau 50%. Dan nak jawab soalan tadi, boleh tahan lama ke tak? Untuk saya rasa untuk semua orang, selagi input cost tak naik. Contoh sekarang ayam tu RM9.40. Cantiklah harganya kan? Kalau harga RM9.40, boleh. Ayam tu boleh. Kalau kata ikan tu harga macam ni, sayur pun lebih kurang macam tu harga dia, saya rasa boleh tahan selama-lamanya. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Jangan ayam dah jadi RM12 sekilo, susah. Saya rasa siapa-siapa pun tak boleh tahan lah. I think that is the main point lah. Pada ketika Datuk menyahut cabaran Datuk Seri Salahuddin Ayub pada akhir Januari itu, adakah Datuk merasakan ini salah satu cara sahaja ke yang boleh membantu rakyat, terutamanya menyediakan makanan siap di kedai? Kerana inilah yang menyumbang kadar inflasi kita yang tinggi. Setiap kali pengumuman inflasi dan sebagainya, yang lain nampak ada penurunan ataupun stagnan. Tetapi harga barang makanan siap ini masih tinggi dan masih tinggi di kalangan pengguna untuk mendapatkannya. Pandangan Datuk? Tak, barang makanan ni dia naik harga ni sebab dia nombor satu, sewa dah lama tak naik. Sekarang baru naik kan lepas COVID ni. Electricity tariff pun dah naik. Minimum wage walaupun kita kata minimum wage kat Malaysia ni rendah, itu pun dah naik 2 kali. So lepas tu foreign worker pun susah dapat. Sekarang baru senang dapat sikit. So all this input cost ni yang menaikkan kos operasi. Sebab yang tu barang. Lepas tu ialah memanglah kita kata tepung kat overseas yang semua tu naik kan. So global inflation. Kita ni kita boleh kata barang naik, Malaysia tak boleh naik. Satu dunia. Inflasi kat UK lagi teruk, kat Amerika lagi teruk. Kita ni bernasib baik sebab kerajaan ni belanja 80 bilion untuk subsidi dan tahun ni saya tengok bajet 51 bilion. So kalau tak ada subsidi semua ni, barang kita memang akan naik lagi. Itulah satu, I think, inisiatif kerajaan, dia bagi subsidi lah. Walaupun saya tak setuju sangat bagi subsidi, tetapi kerajaan cubalah nak buat subsidi sasaran, tak tahu bila, tapi saya harap boleh buat cepat sikit lah. Market demand, supply and demand lah. Demand and supply, of course, but the thing is, orang business kita, perlukan. I think the main thing about menu rahmah ni, itu bukan semua orang nak ambil menu rahmah. I think more important is, kita tak nak orang
tak dapat makanan. Kelaparan. Kita tak boleh. Di Malaysia tau. Kita tak boleh kata kat Malaysia negara subur. Kita semua ada. Betul. Semua tengok musim perayaan, tengok semua orang nak bagi sedekah. Sedekah. Ramai yang bagi kan. NGO shopping kat Maidin tak habis NGO. Ada je. Shopping kat Maidin. Cukup Alhamdulillah. Harga Maidin pun betul lah, Alhamdulillah. Kan? Okay? Tapi yang mustahak ni saya rasa kita jangan ada seorang pun kata saya tak dapat makan pasal saya makanan tu RM10. RM5. Okay, I think this is important. Okay, Datuk Jauhar, dari rakan-rakan pengusaha kedai nasi kandar India Muslim ini, apa yang digusarkan ataupun seringkali diangkat kepada Datuk lah untuk mempertahankan harga menu Rahmah ini? Sebenarnya seperti mana Datuk Wira sebut tadi, kita semua perlu faham sebenarnya tidak ada sebarang unsur paksaan di atas rela hati. Tapi setengahnya dia risau bila ada kenaikan bahan mentah. Itu je lah yang alasan-alasan yang saya dengar setakat ni. Kalau kata membantah usaha-usaha untuk menu Rahmah ni, tak ada seorang pun yang membantah. Maknanya tepuk dada, tanya selera. Kalau you rasa nak bantu. Kalau hari ni di Maidin boleh jual baju Melayu dengan sepasang RM30. Orang jual, orang lain pun jual juga menu baju Melayu Rahmah tapi RM100 orang beli juga. Maknanya kehendak kita je, tepuk dada, tanya selera macam mana kita nak bagi. Tapi masih, kalau saya pun ada beli di bawah ni baju Melayu di Madin, nak tengok mana rupanya. Tapi dari segi bagus, kualiti tak boleh dinafikan. Kualiti they don't compromise, I think. Ini bukan nak bodek untuk Wira ya, maksud saya. Sesuatu tu boleh kita zahirkan. Maknanya dalam konteks kita nak beramal jariah dalam perniagaan. Mungkin Datuk Wira juga, dia kalau katakan barang murah di Malaysia ni, pergi tengok, mungkin dia beli dalam volume yang tinggi. Seperti juga perumpamaannya. Ketika harga ayam RM9.20 kami beli daripada pemborong untuk restoran, hari yang sama di Maidin jual RM8.90 saja. Ini sebenarnya kita perlu faham dalam konteks mungkin di Maidin mereka beli dalam volume yang tinggi dan jual dengan keuntungan yang tidak maknanya mengambil keuntungan yang ciput lah. Mereka juga pergi pada volume. Itu juga konteks kami juga. Kita jangan fikirlah kalau jual menu Rahmah ni boleh jadi miskin, jadi apa-apa. Tak ada lah. Datuk Jauhar, itu yang saya nak ajukan soalan susulan saya. Kerana di luar sana masyarakat seolah-olah very skeptical. Menu Rahmah betul di bawah ringgit Malaysia RM5, tetapi tidak ada kualiti. Terlampau, kalau kita nak makan nasi kandar mesti nak macam-macam, kuah campur, ada ayam, ada telur, ada ayam bawang dan sebagainya. Mana boleh dapat RM5? Jadi kualiti itu pastinya pengusaha-pengusaha kedai mamak akan berkompromi. Jadi macam mana nak reply ataupun nak ribat persepsi sebahagian masyarakat yang melihat bahawa kita meremehkan menu Rahmah, tetapi Datuk Amir sentiasa mengangkat bahawa kita tak mahu rakyat kita lapar sebenarnya. Ya. Sebenarnya dalam konteks ni, kalau hari ni kita kalau dulu kita ada RM10 lah. Maknanya dia boleh ada satu portion untuk makan dia tu pagi petang RM10 je. Kalau dulu makan tengah hari dah habis dah RM10 dah. Kalau hari ni datang ke kedai mamak, nasi putih, ayam, sayur dengan air teh ais sebagainya, kita bagi menu Rahmah RM5. Person yang sama orang yang sama tadi mungkin belah petang dia boleh pergi kedai Tom Yam, makan nasi putih pabrik ayam, bayar lagi RM5 dan rasanya memang lagi sedap rasanya. Tak ada dari segi kualiti rasa ni. Sebab saya sendiri ada pergi ke pelancaran bersama Yang Berhormat Menteri di makan menu pabrik ayam ni. Memang cukup sedap dan saya pernah ulang lagi kedai yang sama untuk tengok adakah masa kehadiran Yang Berhormat Menteri saja mereka buat dengan rasa yang gitu. No, they don't compromise on that. Begitu juga kami. Kita jangan berdoa dalih lah. Kalau you fikir boleh buat, dan mungkin lah macam mana Datuk Wira sebut tadi, kalau mereka ada satu kedai dan dia jual satu menu saja, itu mungkin sesuatu yang agak sukar. Dan di sinilah kita berpegang sebenarnya tidak ada sebarang unsur paksaan dalam kita mengadakan menu Rahmah di permis restoran mamak ni tadi.
Okey. Kita Silakan. tak boleh, Ya. macam saya kata tadi, kita tak boleh bagi makanan yang kurang kualiti. Ini Yes, branding yes, kita, ini Ya. branding kita. Nampak kata ya, restoran ahli maju tu, Ya, branding kata, tu. menu Rahmat tak sedap. Kalau menu Rahmat tak sedap, Apa lain yang semua, lain, ya. semua pun tak sedap kan. Ya, ya, ya. So kita kena maintain Malu kita. branding kita, nama kita. Betul. Apa yang kita nak tahu, orang dah cuba menu Rahmat sekali, Ya, kita, ya. kalau menu Rahmat sedap, oi sotong dia lagi sedap. Kan? I Betul. think this is important. Dato' Ira, kalau pengumuman Perdana Menteri tadi bahawa diskaun khas bagi pengusaha menu Rahmah yang sudah pun menyediakan menu Rahmah di kedai mereka, di restoran mereka, di gerai mereka dan sebagainya, boleh mendapat barangan mentah di pasaraya terpilih. Ini pastinya Maiden lah akan terpilih top number 1 tu, Dato' Jauhar kan. Jadi Maiden pula nak dapat menu Rahmah tu barang daripada mana pula untuk dapatkan harga mengekalkan semua outlet-outlet food court tu. Jadi saya nak tanya juga soalan tu. Dia macam ni. Kita ni sebetulnya Maiden ni kita ada apa yang kita panggil, pasal kita nak tengok macam mana Ya, kan. ada ekosistem dia. Ekosistem dia macam mana. Supply orang chain, yang ya? datang, Ya. saya kata, saya ni jual menu Rahmat. Saya nak bawang, kalau kat Maiden biasa jual RM2 contohnya, Ya, saya nak RM1.70. RM1.50. Macam mana saya nak tahu? tu? nak So, particular saya tu. saya rasa KPDN kena jelaskan akan melibat urut dengan pasaraya dengan lebih detail. Saya memang Ada kad ke apa in kan? principle dah setuju dah. Saya kata okey, Tak ada kalau masalah. kementerian nak buat, kerajaan nak buat, saya rasa Maiden as one of the fund runner of this initiative, kita akan tolong. Lagi-lagi kita tolong siapa? Ya, pengusaha. Kita ni bukan nak tolong ahli maju ni. Ahli maju dah okey, dah besar. Dato' Kita nak tolong peniaga-peniaga kecil. Ya, Peniaga gerai-gerai, kecil. ya. Yang gerai-gerai ni Ya, besar ya, tu. betul. Besar tu tak kisahlah. Dia ada cara Market mereka, dia, ya. market dia kan. Yang kecil tu. Jadi untuk saya rasa KPDN akan mengeluarkan Detailkan lah. satu kad. Ya. Contohnya KPDN buat menu Pengusaha Rahmat, menu Rahmat. restoran ahli maju contohnya kan. Okey. Ini kad dia. Dia datang kat Dia Maiden. deserve Datang kat qualified Maiden, lah. tunjuk Ya. kad tu, kita automatically Ini senarainya. kita akan akan minta dengan KPDN apa barang sebetulnya. Pasal apa kita ni jual 70,000 Oh, macam-macam jenis barang. Takkan semua pula menu Rahmat. Nanti dia dah beli kepiah pun dia kata menu Rahmat kan. Dia cerita lah kata tu. saya nak masak tu pakai kepiah menu Rahmat. Tak tahu boleh kan. Okey, macam Melayu Rahmah. Macam Melayu nak Rahmat pula. Aduh. Tapi saya rasa barang asas tu lah. Kena senaraikan lah. Ada Bawang, list, ya. cili ke tomato ke santan apa-apa. ke. Apa santan letakkan kata 30 barang, 40 barang ke. Lepas tu kita boleh bagi tahu 40 barang ni harga biasa kat Maiden, contohnya kalau lah bawang tu RM2 contohnya, atau santan tu RM2.30 ke satu kotak, kita akan bagi RM1.9. So kita letakkan. Jadi kita tak nak pula esok that it backfires. Kerajaan nak buat sesuatu, nak melolong, lepas dia kata saya pergi tu barang tu lagi mahal lah. Kenapa kedai ni tak bagi? Jadi kita nak, we want it to be transparent and automated. Automated. So Ada sistem. yang 1,700 orang ke 1,800 orang, saya rasa yang dengar dah dapat harga macam ni daripada Maiden atau insya-Allah pasaraya lain, lagi ramai yang akan buat menu Rahmat. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Datuk. Datuk Jauhar. Ini persoalan di kalangan pengguna lah masyarakat. Ramai pengusaha dan juga penyedia makanan siap ini, terutamanya ketika Ramadan ini. Kerana kita lihat Ramadan ini macam-macam cara jualan kerana kebetulan orang berbelanja di bazar Aidilfitri, bazar Ramadan ataupun gerai-gerai seperti cendawan tumbuh lah, jual kuih, jual lauk dan sebagainya. Pada sebelum Ramadan dikatakan akan berlaku peningkatan harga kerana demand tinggilah, ayamnya ke, daging ke, ikan dan sebagainya. Tetapi apabila sudah memasuki Ramadan, kita lihat harga stabil, harga tenang, harga tidak naik seperti yang diramalkan. Tetapi harga makanan siap masih dengan harga lama, termasuk tak termasuk harga menu Rahmah lah. Jadi apa komen Datuk Jauhar untuk menolong pengguna dalam masa yang sama, pengusaha juga ada kos-kos input seperti Datuk Wira Amir katakan tadi yang terpaksa dikekalkan dan menyebabkan harga yang barang siap ataupun makanan siap itu tidak boleh diturunkan walaupun harga barang mentah seperti ayam ataupun ikan tu harga lebih kurang stabil ataupun ada penurunan sedikit lah. Pandangan Datuk Jauhar.
Sebenarnya dah macam kalau isu ikan, ayam sebenarnya sekarang ni memang ada musim perayaan kita dah ada harga ceiling umpamanya. Ya. Bila KPDN letakkan harga ceiling memang tak ada kenaikan. Tapi kalau penurunan pun rasanya boleh bilang 1-2 hari je, lepas tu dia akan back to normal price. Dan dalam konteks ni kadang orang kata, orang biasa orang tanya asal bila harga sayur turun, harga di restoran tak turun. Tapi sebenarnya penurunan tu mungkin 1-2 barang saja. Tapi yang berhubung kait dengan industri kita dari segi sewanya, gajinya, yang benda-benda yang berkait ni naik, dan kita kenaikan yang berlaku pun di sektor restoran ni kita minimaliskan, mana benar-benar dah tak boleh tampung, baru kita terpanggil terpaksa naikkan dengan kadar yang cukup minimal. Ya. Kalau hari ni tu pergi Maidin USJ, chicken chop boleh dapat bawah RM5. Ini sesuatu yang mustahil, maknanya boleh kita sediakan dalam konteks kita nak membantu rakyat, nak semua orang merasakan. Dan dari segi biasalah, macam dari segi mutunya, rasanya memang terbaik lah. Begitu juga dalam konteks kami pun, kita cuba buat yang terbaik. Dan kalau ada penurunan yang statik, mungkin kita boleh kaji lah apa yang boleh kita bantu bersama-sama kerajaan untuk memberikan dengan harga yang lebih baik. Tapi menu Rahmah ni saya rasa memang dah terbaik lah. Dan saya tak akan sebut saya akan rugi sebab saya bukan jual menu Rahmah semata-mata, sebab kita ada lebih 670 menu lain yang pelanggan datang pun mencari menu tersebut. Mencari menu tersebut. Ya. Okey, Datuk Wira Amir, untuk memastikan kelestarian menu ini untuk jangka masa lebih panjang lah, Datuk dah target 3 bulan, 4 bulan ni dah selesai dah. Sebab tu datang dengan konsep inilah untuk memberi sedikit diskaun kepada pengusaha ke tempat-tempat pasaraya menjual barang-barang asas, menjual barang ramah. Nampaknya cepatlah kerajaan respon. Kita dah fikir dah masa awal-awal lagi tu, macam mana nak kekalkan kelestarian menu ini. Satu inisiatif. Tetapi untuk jangka masa panjang sebenarnya, apa pandangan Datuk? Apa yang boleh dilakukan lagi? Kerana Datuk pun terlibat dalam urusan perniagaan. Datuk mempunyai ribuan pekerja dengan kos gaji minima, dengan sewaan tapak makin mahal, kos bahan api dan sebagainya. Tetapi untuk jangka masa panjang sebenarnya, kita perlu memberikan lebih banyak wang di dalam poket pengguna. Pengguna itu macam-macam lah, pekerja, pengusaha, pelajar macam anak-anak saya, siswa, pekerja-pekerja kontrak dan sebagainya. Jadi jangka masa panjang dalam situasi yang begitu mencabar, pada pandangan Datuk, apa yang boleh kita tolong rakyat untuk menambah poket mereka supaya menu Rahmah satu, mereka boleh kekalkan, tetapi yang tak Rahmah itu akan menjadi tumpuan juga kerana mereka banyak duit ni. Datuk Wira Amir. Nombor satu lah. Ini sensitif sikit. Ya. Sensitif sikit. Dan Perdana Menteri kita baru mengumumkan. Ya. Cuti tambahan. Cuti tambahan. Okay. Ini daripada peniaga punya perspektif. Peniaga. Ya. So, kita ni kan have to bear that cost. Okay, bila siapa tak nak cuti? Saya pun nak cuti juga kan. Tetapi semua orang dah buat plan dah. Ya. Memang ramai pun dah ambil cuti hari Jumaat. Dia ambil annual leave ke, unpaid leave ke. Semua dah plan dah. Memang dah plan semua dah. Lepas tu sekarang PM announce. Tambahan cuti, public holiday tu. So sekarang, this is a cost. Pada peniaga. Untuk peniaga. Ya. Jadi kita nak mengurangkan kos kita, so kita can pass that cost. Nak bagi menu Rahmah ke, nak barang-barang lain pun lagi murah. Tetapi bila ada announcement macam ni, dia kacau sikit lah. Untuk Maidin saja, kita dah rugi RM1.5 juta. Senang-senang ya. Senang-senang RM1.5 juta. Can you imagine RM1.5 juta? Kalau RM1.5 juta tu, saya boleh bagi 500,000 menu Rahmah daripada RM5 bagi RM4. 500,000 orang boleh makan makanan tu. Ya. Tapi macam mana sekarang? Ya. So I think kerajaan ni sebetulnya must not only be populist. Ya. Okay? Terima kasih tak ada lah. masalah. Ya. Tapi cara lain lah. Ada banyak cara. Ya. Tol tu alhamdulillah. Tol okey, tapi is one pocket to another pocket. Tak ada kan masalah. GLC kat sini, GLC kat sana kan. So tapi kadang-kadang kita buat sesuatu macam ni. Tol ni pun sesuatu. Ramai kata happy. Ya. Tetapi bukan semua yang memerlukan Tol tu dia yang boleh bayar, saya boleh bayar, bagilah saya bayar. So I think subsidi sasaran ni tak habis-habis. Itu model yang terbaik sebenarnya. Model kita ni tak betul. Ya. Tak betul. Untuk saya ni kan keluar semua subsidi lah. Bagilah
peniaga kecil ke yang B40 tu bagilah dia penting. 1,000, 2,000 lebih. Senang dia bayar tu, dia beli makanan, dia beli tak payah subsidi apa dah. Pasal subsidi kerajaan ni banyak. Ya. Even peniaga kecil katakan manalah kerajaan dapat nama, mana subsidi untuk menu ramah. Sebetulnya ikan dah ada subsidi. Penyalah apa yang nelayan tu kan dapat diesel subsidi. Betul. Jaring subsidi. Gula kita price control. Okey, biar masak paket ada subsidi. Peniaga pun tak sedar benda tu ni. Semua barang banyak ni kat ada subsidi kat Malaysia ni. Ya. Okey, so net effect barang kita tu lebih murah pada Negara lain. negara lain. Okey, dah ada subsidi. Nak lagi subsidi. Actually sebetulnya we must get out of this mentality of subsidy. Ya. It is very dangerous tau. Ya. Very, semua apa-apa kita katakan, kerajaan kata satu aja, mana subsidi dia? Sama juga bila menteri bagi tahu nak buat menu ramah kan, dia kata okey macam mana kalau Maidin setuju, Ali Maju setuju, boleh ke tak, apakah kerajaan memerlukan buat apa-apa. Saya kata satu, jangan buat, jangan bagi subsidi pada kita. jangan kita tak minta. Ya. Dia pun Datuk pun sama, kita kata kita tak nak subsidi. Tapi secara peribadi Datuk setuju dengan model ini memberi diskaun khas kepada pengusaha menu ramah di pasaraya terpilih itu? Saya rasa macam ni. Dia 1,700 peniaga. Ya, setakat inilah. Setakat dia. Yang berdaftar. Tambah-tambah kalau dia jadi 5,000 pun. Betul. 5,000 Pengusaha, peniaga. ya. Peniaga. Kita ni sebetulnya ada lebih kurang 600,000 yang membeli barang kat Maidin. Bayangkan. 600,000 tau. Kalau semua tu, tak mungkin semua tak akan mari kat Maidin. Betul. Dia akan pergi kat Pecah-pecah semua jugalah. pasaraya lain, Ya. kan apa-apa kan. Ali Maju, tak tahu pergi kat Maidin ke tempat lain kan. Ya. Tapi dia akan pergi tempat lain. Kata daripada 5,000 tu, kalau 1,000 datang kat Maidin, contohnya. Tadi 1,000 daripada 600,000 tu, saya rasa Boleh. it is part of our service. Tapi ini bukan subsidi tu Bukan subsidi. Bukan subsidi. Kita akan Diskaun bagi khas. murah. Ya. Lagi murah. So it is cross subsidy. Ya, cross There is subsidy. always a subsidy somewhere. Ya, It's ya. a cross subsidy. Okay. Tetapi apa dia akan jadi? 1,000 orang. Ya, merancakkan. Kita Ya. ni peniaga. Kita Menolong peniaga. dapat keuntungan. Kita bukan rugi, kita dapat keuntungan. Ini kita kata kita untung kurang. Dan kita menolong siapa? Menolong peniaga kecil. Kalau nak tolong peniaga besar-besar tu, kalau kata kita nak bagi KFC ayam lagi Alah, murah ke, cerita. tak payah Ya, lah. tak payahlah. Dia lagi besar. Dia lebih untung pada saya. Kan? So I think it's okay. I think it's okay. Untuk saya, let's give. InsyaAllah berkat. Itu Kita perkataan. nak doa orang aja. Ya, Kita betul. ni dah bertua ni nak apa lagi? Nak orang doa untuk kita, doa untuk ibu bapa kita, doa untuk perniagaan kita. Itu aja kita nak. Dato' Jawhar, pada peribadi Dato' Jawhar, model yang diumumkan Perdana Menteri mendapatkan diskaun di pasaraya terpilih ini, adakah satu yang sustainable, lestari dan bagaimana peniaga perlu memanfaatkan sebaik mungkin untuk menjual barangan yang berkualiti menu rahmah kepada rakyat? Yang kualiti memang kita tak pernah compromise from the day one. Ini di antara usaha-usaha yang diambil oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ini, saya yakin dan percaya akan ada lebih ramai lagi lah apa yang akan turut serta dalam menu rahmah ni. Dan harapan saya kita dapat anjalkanlah masa ni bukan 2-3 bulan. Dan saya nampak keperluan memang sangat-sangat tinggi seperti mana saya sebut. Dan kita tak boleh tengok pada zahirnya. Mungkin pada penampilannya nampak pakai teleleh apa semua. Kalau kita dia minta benda ramah, kita tak boleh nak argue. No. Kita memang, we won't do that. Kita tak ada nak menetapkan siapa-siapa yang layak memohon untuk mengambil menu ramah ni. Siapa yang minta kepada kami, mereka tu ada keperluan dan kita beri itu saja. Seperti mana Tok Wira sebut tadi, kita hendakkan keberkatan dan doa juga daripada pelanggan yang jadi pelanggan kami di restoran saya. Macam di Madin, kita ambil perubahan konsepnya. Kalau saya ni dah memang hak milik saya ni, tapi operator-operator di Madin tu macam-macam jenis makanan. Pilihan yang cukup banyak, tapi mereka sendiri boleh beri kerjasama untuk menjayakan program-program begini. Dan saya rasa bila mana kerajaan juga terpanggil untuk membantu, dan saya rasa Yang Berhormat Perdana Menteri tidak akan berhenti pada ini saja. Ya. Mungkin juga akan tampil dengan imbuhan-imbuhan lain. Model lain, ya, sudah tentu. Kita tunggulah kalau hari ini ada tol percumanya. Sungguh pun saya rasa perlu ada penambahan 1 hari itu agak nampak kelang kabut sangat untuk patah balik. Kita kan dah dapat tol percuma tu kan. Payah tu. Okey, Dato' Amir nak tambah lagi. Saya rasa
ramai yang tak ternampak sebetulnya. Yang satu ni dalam bila kita buat menu ramah, peniaga kecil ke peniaga besar, dia punya footfall akan naik. Ya, betul. Ramai orang Spill datang. over, ya. Spill over tu banyak. Dia datang nak ambil menu ramah, lepas tu dia minum orange juice contohnya. Iyalah. Ada juga. Betul. Dia nak rasa menu ramah. Betul. Tapi jadi footfall. Because publicity, bila kita dah masuk menu ramah ni, KPDN akan Promosikan. Dia kata nak menu ramah, kedai-kedai ini lokasi-lokasi. gerai sini, gerai sana, kat tol ada menu ramah contohnya. Tapi saya nampak juga ada juga yang buat menu ramah, dia hadkan. Baru 20 pinggang saja ke. Janganlah kalau nak buat kota pula. Pasal ni bukan paksaan. Betul. Jadi buat dengan betul. Ikhlas lah. Yang ke satu. Saya rasa yang kedua ni, ada juga saya tengok orang mari, dia kata, mari makan menu ramah. Tak. Saya datang kat sini, saya nak pergi ke kedai A contohnya, tapi saya dengar Maidin buat menu ramah. Saya nak cuba Jadi kenapa saya tak nak cuba menu ramah? Tapi saya nak pakai belanja duit saya ni kat Maidin, dia kata. Sebab daripada keuntungan ni, Maidin akan pakai keuntungan ni bagi tolong orang lain, dia kata. Bayangkan. So, kenapa saya nak pergi ke kedai A ni? Dia ambil untung, dia pergi mana saya tak tahu. Ini saya bagi kat Maidin, ada menu ramah, ada baju ramah. Kita bagi 40,000 tau. 10,000 baju kurung, 10,000 baju Melayu, 10,000 untuk kanak-kanak, 30,000 tudung, RM5 aja. Baju kurung semua RM30. Mana dalam dunia nak upah jahit pun RM50 sekarang. Jadi kita untung. Kita rugi. Kita memang rugi. Tetapi kita kira apa? Setahun kita jual, untuk musim ni kita akan jual 300,000 baju kurung kita jual. Atau 300,000 baju Melayu. 300,000 kita jual tu, 10,000 tu kita sedekah je lah. Apa salahnya? Sebulan 2 bulan ni ya. 10,000 tu kita sedekah. Jadi 40,000 kita sedekah daripada yang kita jual setengah juta tu, 40,000, 10% kan. Kalau kita untung 20-30%, kita sedekah je 10,000. Kan kita ni sedekah ni baik. Ya, betul. So orang, I think make people happy. When you make people happy, you know what's the most important thing? You are happy. Ya. Kita balik tidur ni kan, Jenyak. kita kata, Tenang. saya ada tolong orang hari ni. Syukur Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang kita nak tu. Okey, saya kena pergi Maidin, Datuk Johar, nak cari baju Kita pergi Melayu. shopping lagi. Datuk Johar dah cari dah baju Melayu. Saya dah beli dah yang RM30 tu. Saya nak beli yang siap bersamping tu, Datuk Johar. Yang siap bersamping dengan sedondon tu. InsyaAllah dekat Seremban 2 ke ataupun balik kampung di Melaka, insyaAllah. Okey, Datuk Wira Amir Maidin, Datuk Wira Amir Ali Maidin, Pengarah Urusan Maidin Muhammad Holdings Berhad, Datuk Johar Ali Taib Khan, Presiden Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia, atas kita membincangkan model terbaru ataupun pendekatan kerajaan untuk membolehkan menu rahmah lebih lestari dapat diteruskan oleh pengusaha kedai makan, gerai-gerai makan dan juga restoran jangka masa lebih panjang kepada pasaran-pasaran yang terpilih untuk mendapatkan bekalan bahan mentah yang boleh menyediakan menu rahmah dengan harga diskaun. Terima kasih Datuk sekali lagi. Terima kasih Datuk Johar sekali lagi. Itu sahaja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.